Tumpuan di Sarawak hari ini mengenai ujian calitan COVID-19 yang diwajibkan jika mahu merentas daerah. Vanessa teruskan dengan perkembangannya. Silakan. Ya Farha, sejak Sabtu lepas, individu di selatan Sarawak yang berhasrat untuk rentas daerah diwajibkan memohon permit polis dan melakukan ujian calitan COVID-19. Garis panduan ini dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi memperkemaskan prosedur operasi standard susulan peningkatan kes jangkitan wabak tersebut. Hasil ujian calitan didapati melalui dua kaedah sama ada RTK antigen ataupun RT-PCR yang mempunyai tempoh hasil ujian berbeza. Susulan arahan terbaru itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail memberitahu hanya 529 permohonan permit daripada 541 permohonan diluluskan sejak 24 jam lepas. 12 lagi permohonan ditolak kerana gagal menepati syarat yang ditetapkan. Dedahnya daerah Kuching merekodkan permohonan tertinggi dengan 124 permohonan permit, diikuti Padawan 98, Semarahan 92, Tebeduk 91, Lunduk 56 dan Baut 34. Beliau yang dihubungi pemberita di Kuching meminta orang awam supaya sentiasa peka dengan arahan terbaru bagi melancarkan proses permohonan rentas daerah. Dalam perkembangan lain, Polis Sarawak menegah kumpulan atau kelab permotoran di negeri ini supaya tidak menganjurkan sebarang aktiviti berkonvoi bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Ketua Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak Superintendent Alexon Naga Cabuk berkata, ekoran kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi di Kuching, aktiviti sedemikian tidak sesuai dianjurkan buat masa ini. Tegas Superintendent Alexon bagi memastikan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dipatuhi, operasi ambang telah diaktifkan sejak Jumaat lepas sehingga Rabu ini. Tumpuan utama operasi adalah ke atas pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan seperti memandu laju, memandu di bawah pengaruh alkohol dan lumba haram. Dihubungi pemberita di Kuching, Superintendent Alexon menegaskan usaha ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dengan mengurangkan risiko orang awam terlibat dalam aktiviti yang tiada penjarakan fizikal. Pelan pemulihan negara PPN akan menjadi sesuatu yang sia-sia sekiranya kadar peningkatan jangkitan kes COVID-19 terus meningkat setiap hari. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing berkata prosedur operasi standard harus diutamakan dalam kehidupan seharian sebagai langkah perlindungan bersama. Datuk Seri Tiong menyatakan kerisauan tersebut ekoran kes harian COVID-19 di negeri ini termasuk di Bintulu hari ini sebanyak 165 kes. Oleh itu katanya semua pihak seharusnya tidak memandang ringan keadaan ini walaupun Sarawak diletakkan di bawah pelan pemulihan negara fasa 3. Peningkatan kes melibatkan golongan muda merupakan sesuatu yang membimbangkan sehingga mengakibatkan beberapa pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 yang telah ditangguhkan operasinya sebelum ini telah beroperasi semula. Beliau menerusi kenyataan mendedahkan ketika ini 53 pesakit COVID-19 berada di tahap 3 yang mempunyai jangkitan paru-paru. 7 pesakit masih menerima rawatan intensif dengan 5 pesakit mempunyai penyakit arteri koronari berada di tahap 4. Manakala 2 orang pesakit pula di tahap 5 yang memerlukan bantuan pernafasan. Selebihnya iaitu 1,063 pesakit pula disahkan kes tahap 1 dan 2. Suasana di beberapa lokasi tumpuan ujian calitan COVID-19 di Kuching terkawal meskipun deretan kenderaan bertambah setiap hari. Tinjauan RTM di Masjid Jamek di Petrajaya Kuching mendapati kenderaan beratur panjang sehingga hampir ke bulatan Datuk Menteri Abang Haji Muhammad Zain Haji Saleh. Saringan hanya melalui janji temu ini dikendalikan oleh sebuah pusat perubatan swasta berhampiran yang beroperasi di tapak letak kenderaan perkarangan Masjid Jamek.
Manakala situasi di Dewan Masyarakat MBKS Padungan sesak meskipun 5 kemah telah dibuka untuk calitan pandu lalu bagi kenderaan dengan kadar menunggu sehingga 3 jam. Lorong pandu lalu menggunakan motosikal juga disediakan selain pejalan kaki. Pergerakan trafik dikawal rapi oleh anggota polis Diraja Malaysia dan anggota rela yang bertugas bagi memastikan kelancaran proses calitan dilakukan. Perkongsian di media sosial juga menunjukkan orang ramai mula menunggu seawal pukul 3 pagi untuk ke pusat sehenti COVID-19 ini termasuk dari luar kawasan Kuching. Manakala operasi Pusat Pemeriksaan COVID-19 CAC Stadium Perpaduan di Petrajaya bermula Sabtu lepas juga terkawal dan kurang kenderaan berbanding lokasi lain. Stadium Perpaduan sebelum ini digunakan untuk pusat pemberian vaksin sejak Mac dan tamat operasi selepas lebih 80% penduduk di Kuching lengkap 2 dos vaksin. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 29 Ogos. Berkuat kuasa esok, semua aktiviti perniagaan tamu di bawah Majlis Daerah Limbang MDL termasuk tamu niaga di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan ditutup. MDL menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat atas sebab pertambahan kes baru positif COVID-19 di daerah berkenaan. Antara yang ditutup ialah tamu harian buah-buahan dan tamu Khamis dan Jumaat bersebelahan Medan Selera, tapak penjajah harian sementara di bangunan Tamu Limbang, tapak peniaga harian di Medan Niaga Bangkita dan tamu hujung minggu di bawah Fama. Dalam kenyataan itu juga mengatakan hanya peniaga berlesen yang menjalankan aktiviti perniagaan di dalam bangunan di bawah MDL dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun peniaga yang terkesan dengan penutupan ini dibenarkan berniaga di kawasan kampung dan rumah masing-masing seperti sebelum ini mengguna pakai slip pendaftaran sedia ada. Sekiranya tiada, mereka disaran datang ke pejabat MDL untuk urusan pendaftaran. Sehingga semalam Limbang merekodkan pertambahan 8 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 36 kes aktif dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak menghargai sumbangan badan korporat di negeri ini dalam memainkan peranan membantu golongan yang memerlukan. Penolong Pengarah Urusan Rancangan dan Rakam Khanah RTM Sarawak, Yahya Sulaiman berkata, dengan adanya sokongan badan korporat sedemikian, ia mampu memastikan golongan kurang berkemampuan tidak tercicir daripada menerima bantuan sewajarnya. RTM ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada SAB atas sumbangan berupa kursi roda ni sempena ulang tahun RTM yang ke-75. Yahya berkata demikian kepada pemberita selepas menerima 20 unit kerusi roda sumbangan Sarawak Energy Berhad bersempena program Cakna Komuniti RTM di Kuching. Sumbangan itu akan diagihkan kepada 20 penerima dalam satu program khas RTM kelak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan.